Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Hanif Miswan. Ini adalah Aktif di Didik TV KPM. Dan istimewanya, ini adalah kemahiran sukan. Untuk kita perkenalkan sekali lagi, kita teruskan sesi pembelajaran berkaitan dengan sukan catur. Sangat istimewa dan sedikit berbeza persekitarannya, tapi inilah cuba kita bawakan tentang proses pembelajaran sukan catur yang penuh dengan teknikal, taktikal dan peraturan yang semua perlu tahu. Kalau 3 episod sebelum ini telah pun kita bawakan teknik pembelajaran asasnya, apa taktik yang boleh kita gunakan, percaturan dan juga gerakan-gerakan yang boleh kita lakukan dalam situasi permainan sebenar. Jadi hari ini kita akan teruskan proses pembelajaran dan kabarnya cikgu yang akan bersama dengan saya ini akan terus untuk membawakan banyak lagi taktik-taktiknya. Tapi sebelum itu, suka untuk saya ingatkan bahawa dalam setiap aktiviti riadah, rekreasi dan juga fizikal, sukan terutamanya kita dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka dan lebih penting juga untuk mengamalkan segala peraturan yang telah ditetapkan. Dan ingat, kalau anda semua terlepas episod-episod sebelum ini, sebelum memulakan sesi pembelajaran pada episod keempat untuk catur ini, boleh tengok kembali 3 episod sebelum ini di YouTube rasmi Didik TV KPM. Jadi sudah bersedia atau tidak? Kita nak mulakan pembelajaran catur sekarang. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Rizal dari Sekolah Sri Putri Cyberjaya untuk bersama dengan kita. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Ya, terima kasih kerana masih bersama dengan kami. Cikgu, okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, suka saya nak tanyakan tentang persediaan seorang pemain catur ni. Okey, kalau sebut sukan, pastinya ada sesi memanaskan badan kan? Persediaan dari sudut fizikal dan juga mental. Tapi sebagai seorang pemain catur ni, bagaimana persediaan untuk bersedia sebelum perlawanan tu, Cikgu? Okey, terima kasih Hanif. Yang pertama, murid-murid sekian, sebenarnya untuk masuk ke pertandingan catur, kita mesti tahu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pertandingan tersebut. Okey. Yang paling asas ialah pakaian yang mana dititik beratkan dalam kejohanan catur MSSN. Ya. Saya sekarang Hanif, memakai pakaian yang lengkap, yang mana yang diaturkan, yang dibuat peraturan untuk pakaiannya ialah mesti pakaian dipanggil sebagai sweater, jaket yang melambangkan negeri masing-masing. Pertandingan biasanya, Hanif, dijalankan di dewan yang tertutup, keadaan sejuk, jadi pakaian ini sesuailah di sana. Baik. Selain pada itu, Hanif, untuk melengkapkan seorang pemain itu bermain di peringkat kebangsaan ataupun seterusnya, pemain tersebut mesti tahu apakah peraturan-peraturan asas dalam permainan catur ni, dalam kejohanan tersebut. Di sini saya terangkan 3 perkara yang mana yang sangat dititik beratkan, dan perkara inilah perkara asas semasa di kejohanan catur. Yang pertama, Hanif, iaitu tentang susun atur, buah-buah catur dan juga papan catur, dan juga koordinat yang ada. Walaupun seorang pemain itu ataupun satu-satu kejohanan itu di peringkat yang tinggi, kesilapan boleh berlaku apabila susunan buah catur itu adalah tidak ikut peraturan yang sebenar. Okey, baik. Di sini adalah apa yang kita lihat di sini, susun atur bagi papan catur adalah ikut kaedah yang sebenarnya. Yang pertama, Hanif, kita kena tahu ini adalah kuin hitam. Letaknya di petak gelap ataupun petak hitam dia. Begitu juga kuin putih, letaknya di petak putih. Kemudian, Hanif, kita tahu bahawa dalam board ni ada petak cerah, ada petak gelap ataupun petak putih dan petak gelap ni. Kita mesti letakkan yang warna cerah tu di sebelah kanan. Cuba tengok yang ni punya, bagaimana? Juga warna cerah di sebelah kanan. Betul. Jika kita pusingkan ni, kita maksudnya saya duduk sebelah ni, Hanif duduk sini. Belah kanan adalah hitam. Jadi betul. kedudukan board tu adalah tidak betul. Jadi murid-murid kena tahu ini adalah perkara penting. Kalau tidak, mainkan macam orang main
dekat kampung lah main saja buat salah apa semua. Tapi dalam tournament ni benda tu mesti betul dan tepat serta konsisten. Ya. Satu lagi Hanif, untuk board ni juga bila tournament yang tinggi, level yang peringkat daerah, peringkat negeri, semua ada diperuntukkan koordinat ni Hanif. Okey, kalau ditengokkan koordinat dia mesti jalur 1, okey. Okey, 1 tu untuk buah putih. Okey, ataupun white. Untuk 8 semuanya untuk buah hitam. Okey. Jadi itu perkara yang pertama tentang kejohanan. Dengan cara yang betul, okay, kita buka papan catur. Okey. Okay. So papan catur ni boleh kedudukan macam ni, kedudukan macam ni. Jadi secara asasnya kita kena lihat bahawa untuk kedudukan yang sebenar, petak putih mesti sebelah kanan. Jadi kalau tak tahu then kat sini kita nampak dia petak putih di sebelah kanan. Sebelah kanan kita. Ya. Okey. Okay. Kemudian kita kena lihat pada koordinat ni untuk memilih buah putih ataupun hitam. 8 ni ialah buah hitam lah. Kalau 1 buah putih. Okay. Jadi mula-mula kita kena susun pawn dulu. Okay. Okay. Kemudian kita tahu buah hitam. Buah hitam rujuk pada queen, buah queen. So queen hitam, petak hitam ataupun petak gelap tadi. Okay. Queen putih, petak putih. Kemudian disusunkan dengan buah-buah yang lain. Mula dengan rook, knight, kemudian bishop, kemudian king. Dan biasa pemain akan tertukar antara knight dan bishop macam tu. Jadi cara yang kita kaedah yang sesuai kita lihat kalau takut bertukar ialah kita tengok susunan ketinggian dia. Ini nampak dah beza dah. Mesti ada yang silap, iaitu kedudukan bagi bishop dengan knight ni tertukar. Nombor 2 itu tentang touch move Hanis. Okey. Kalau Kalau kita tengok dari segi bahasa, murid-murid sekian tahu bahawa touch move, kita buat direct translation, maksud dia sentuh jalan. Okey. Sebenarnya tak ada istilah yang sebenar untuk bahasa Melayu. Okey. Mungkin boleh difikirkan selepas ni. Tapi biasanya dalam kejohanan murid-murid sekian, touch move sangat dititik beratkan. Ini maksud seorang pemain tersebut apabila setelah menyentuh satu buah untuk giliran jalan, dia terpaksa menggerakkan buah tersebut. Tak boleh saja-saja ni sentuh buah ni kemudian fikir salah nak gerak buah lain. Tak boleh, Kecuali lawan dia tak perasan. perasan. Tak perasan tak apa, tak ada masalah. Kadang tu bila kita dah sentuh, ni sentuh, lepas tu kita fikir buah ni tak boleh sentuh, nanti ada kena makan pula. Jadi walaupun kalau lawan dia perasan, lawan dia boleh paksa pemain tersebut untuk gerakkan buah yang dah disentuh tadi. apa akan berlaku kalau dia menukar pada perlawanan selepas menyentuh satu buah tu? Jadi lawan dia boleh tuntut dengan pengadil ataupun arbiter pertandingan supaya dia dikenakan penalti. Ya. So penalti ni Hanif, ada pelbagai ketetapan yang telah ditetapkan oleh penganjur masing-masing. Okey. Ada penganjur yang tetapkan hukuman yang 2 minit diberi masa kepada pemain yang buat tuntutan. Okey. Ada ketetapan yang terus yang buat salah tu kalah. Dan ada ketetapan diberi amaran dahulu. Jadi setiap satu tu bergantung kepada ketetapan kejohanan tersebut. Ya. Okey, cikgu mungkin boleh terangkan sekali lagi berkenaan dengan peraturan touch Ya, touch move. touch move itu Ya, tadi? touch move. Okey. Dengan contohnya cikgu silakan. Ya, contohnya let's say Hanif nak gerak buah ni, right? Okey. Nak gerak buah ni, tetapi dalam jangka masa yang sama Hanif tersentuh buah yang lain. Okey. Okey? Tersentuh buah ni. Ni adalah pawn pada lajur C. Tapi
Anif nak gerak belah E. Jadi bila dah tersentuh pawn pada C ni, Ya. jadi Anif perlu menggerakkan buah tersebut. Tak boleh nak senang-senang tukar buah lain. Jadi nak tak nak kena gerak satu ataupun dua langkah ke hadapan. Okey. Kadang-kala bila kita dah ada taktik kita dah, kemudian kita dah fikir gerakan yang bagus tapi kita tersentuh buah yang lain, itu dikira sebagai satu kesalahan yang kita tak boleh nak buat apalah. Kita terpaksa gerakkan juga buah yang kita sentuh tadi. Walaupun Hanif, untuk touch move ni ada juga pengecualian. Sebagai contoh, cuba Hanif nak gerak ni. Okay. Hanif nak sentuh buah pawn pada depan. Tetapi dalam masa nak gerakkan pawn tersebut, Hanif terlanggar buah yang lain. Okey, sebagai contoh. Okey. Hanif nak, macam saya lah, saya nak gerak pawn depan king, tapi saya terlanggar queen. Okey, nampak macam tersentuh, tapi ini dikira sebagai terlanggar buah dan boleh dimaafkan lagi lah. Ada pengecualian. Ada pengecualian. Dan juga Hanif, kadang-kala pemain tersebut sentuh buah yang mana tak boleh digerakkan. Okey. Sebagai contoh, kita dah belajar bahawa bishop, rook dan juga queen, bila nak gerak mesti ada ruang untuk dia untuk gerak. Betul. Ya. Tapi pada kedudukan asal, buah-buah tersebut termasuk king ni tidak boleh bergerak. Tapi macam mana dengan knight ni? Okey. Knight ini boleh bergerak. Boleh melangkah. Boleh kan? melangkah. Ya. Dia boleh, tak ada ruang depan dia pun tak apa, dia selagi ada tempat dia boleh sampai situ, dia boleh melangkah. Jadi maksudnya cikgu, kalau keadaan kita tersentuh bishop tapi tak boleh bergerak, bagaimana? Jadi bolehlah gerak buah lain. Ya, itu Boleh kiranya dikecualikan juga. ada pengecualian Ya. dalam touch move. Okey. Jadi untuk kita biasakan dengan touch move ni, jadi ada latihan yang saya akan tunjukkan selepas ini. Okey. Tapi sebelum tu saya tak habis lagi. Ada satu lagi Hanif, iaitu penjagaan masa. Dalam tournament, setiap satu tournament tu ada masa-masa peruntukan yang diberi. Ada tournament yang 5 minit ataupun dikenali sebagai blitz game. Okey. 5 minit. Ada yang 30 minit ataupun rapid game. Ada yang lebih daripada 1 jam dipanggil sebagai classical game. Walaupun sampai 1 jam kawalan masa diberi, masih ada Hanif, game-game yang mana player tu kalah disebabkan oleh masa dia dah habis. Tak boleh bergerak dah. Tak boleh bergerak dah. Jadi latihan yang intensif yang perlu seorang pemain tu ada, supaya dia boleh mengawal masa. Maksud saya tak boleh kawal masa yang ada kat situ. Dia boleh gerakkan ataupun membuat taktikal ataupun merancang satu-satu strategi menggunakan masa yang lebih pendek. Jadi dia ada masa lagi untuk fikir ataupun dia untuk buat gerakan yang lain. Yang macam itulah ni. Dan juga untuk penjagaan masa ni, pengalaman tu sangatlah penting. Jadi seorang pemain tu, mungkin murid sekian nanti, jadi seorang pemain catur perlu tahu bahawa sentiasa tengok pada jam, yang disediakan supaya betul-betul fokus kepada masa tersebut. Jangan bagi masa tu habis macam tu saja. Baik, jadi ada 3 kemahiran asas untuk episod kali ini. Yang pertama adalah untuk kita tahu peraturan dari sudut papan ini sendiri. Bagaimana kedudukannya dan kedudukan buah-buah catur ini menurut warna dan juga kaedahnya bagaimana, dan keduanya adalah berkaitan dengan touch move tadi. Dan ketiga adalah bagaimana untuk menjaga masa. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sekarang kita bincangkan perkara kedua yang kita bincangkan tadi Hanif, murid-murid sekian, itu tentang touch move. Jadi, apa yang kita lihat di sini pada papan ialah satu kedudukan yang mungkin berlaku di dalam tournament nanti dan setiap pemain perlu berhati-hati. Di sini putih gerak dulu. Jika putih tidak tenang ataupun gelojoh dengan tersentuh buah king, kedudukannya akan ataupun keputusannya akan terus berubah. Sepatutnya pemain buah putih
dia menggerakkan bishop kepada petak F6, kemudian terus checkmate. Sebab king tersebut berada keadaan diancam dan juga dia terpaksa bergerak tempat lain dan tempat yang nak digerakkannya semua tidak boleh diletakkan. Okey. Jadi, jika pemain putih tersebut dia gelojoh ni, dia tidak tenang dan juga tangan dia ni bergetar-getar. Okey. Jadi pada masa tersebut kalau tersentuh king, okey, jadi keputusannya telah berubah menjadi kalah. Sebab apa ni? Sebab bila tersentuh king, jadi mana-mana kedudukan king kat sini, sama ada petak F7, F6, F5, G5, H5 dan H6 menyebabkan game tersebut menjadi draw ataupun seri. Sebagai contoh, F6. Okey, F6 sini. So, king hitam terus je makan pawn. Pada kedudukan ini, white tak boleh menang sebab kedudukannya ataupun buah yang dia ada tersebut, iaitu bishop ni, tidak mampu untuk mengalahkan hitam. Sebab bishop saja tak boleh checkmate buah hitam. Atau, jika kedudukan macam ni, putih gerak H6. Nampak macam jaga pawn tadi. Okay, sebab pawn ni dia boleh bertukar ataupun promote menjadi queen. Okay. Tetapi hitam dia terperangkap dan pada masa ini dipanggil sebagai stalemate. Stalemate diistilahkan sebagai satu kedudukan yang mana king tidak diancam tetapi dia tak ada tempat lain nak bergerak dah. Okey. Contoh di sini, king hitam tidak diancam oleh mana-mana buah daripada putih. Tapi dia tidak boleh gerak kat lain. Pergi G8 tak boleh, nak pergi G7 pun tak boleh. So, pada kedudukan ini dikenali sebagai stalemate. Okay. Jadi, ini masa tournament nanti, jadi pemain perlu bersedia. Okay, bila tengok kedudukan macam ni, apa persiapan dia perlu buat ialah tenang dalam bermain. Bila tenang, tak adalah tersentuh buah lain. Dan juga perlu kreatif ataupun perlu tahu terlebih awal apa buah yang sepatutnya disentuh. Kalau contoh macam ni, yang nak digerakkan ialah bishop ke F6, terus checkmate. Okay. Kalau tersentuh king, so game tu bertukar menjadi seri. Ini adalah contoh dia. Ataupun kalau king putih jaga pawn tersebut, so kedudukan ini juga stalemate. Okay. Jadi perkara ketiga murid-murid, kita akan lihat tentang penjagaan masa. Jadi setiap satu kejohanan, Hanif, dia ada format kawalan masa tertentu. Sebagai contoh, 25 minit. Maksud dia setiap pemain diperuntukkan 25 minit untuk satu permainan tersebut. Lawan dia pun ada 25 minit. Jika seorang pemain tersebut menghabiskan masa 25 minit, maksud dia akan kalah masa. Jadi masa ni sangat penting. Ada tournament yang mana format masa dia lebih tinggi. Macam 30 minit, 1 jam, 1 jam 30 saat tambahan masa pun ada. Jadi yang tu lagi banyaklah masa dia diperlukan oleh seorang pemain untuk buat satu gerakan ataupun menghabiskan satu permainan. Jadi kat sini kita cuba buat latihan menggunakan 1 minit kawalan masa. Okey. Jadi Hanif bersama dengan saya akan bermain menggunakan kawalan masa 1 minit ni. Kita lihat siapa yang akan habis masa dulu, dia mungkin kalah. Ataupun mungkin siapa yang checkmate dulu, dia akan menang Sebelum habis masa. sebelum habis masa. Okey, baik. Boleh. Jadi, macam mana kita nak mulakan ni, cikgu? Okay. Terlebih dahulu, saya kena beritahu bahawa biasanya dalam kejohanan catur secara individu. Okay? Individu maksud dia bukan berpasukan, dia bukannya secara berpasangan, dia secara one to one macam ni. Okey. Kedudukan jam catur adalah
di sebelah kanan black ataupun hitam. Okey. Kalau berpasukan ataupun berpasangan, kedudukan jam tu ditetapkan oleh penganjur kejohanan ataupun arbiter kejohanan tersebut. Okey. Tapi ini one to one memang macam ni. Okey. Sebab apa kedudukan ni? Ada sebabnya ni. White kelebihan dia gerakkan buah dahulu. Black dia ada kekurangan sebab dia akan gerak kemudian. Okey. Jadi dan biasanya pemain adalah right handed bukannya left handed. Jadi kalau right handed maksud dia kedudukan tangan dengan jam adalah lebih rapat di sebelah kanan. Sebab tu kedudukan di sini. Jadi walaupun hitam dia tidak dapat kelebihan untuk gerakkan buah dahulu, tapi dia dapat kelebihan kedudukan bagi jam di sebelah kanan yang mana tangan kanan mudah untuk dicapai. Ya, faham. Secara mulakan anda boleh tekan start button sini. So kawalan masa sekarang ialah 1 minit. Okey, masa saya gerak ya. Okey. Saya gerak. Oh, sekarang sekali pula. Yes. Cepat, nanti habis masa. Tekan habis masa. Saya gerak saja. Gerak saja ni. Jangan terfikir panjang. Okay, very good. Macam mana dah tahu ni? Oh, makanya. Okay. Nak lari mana bishop tu? Wih, jauh ya. Jangan kalah masa. Itu dah illegal move. Oh, ya, okey. Okey. Masa dah semakin sikit ni cikgu. Hati-hati. Dah bunyi dah. Okey, so ini tamat permainan. Okey. Okey. Hanif kalah masa, tapi bukan kalah checkmate kan? Betul. Tak adalah malu sangat. Maksudnya tewas sebab masa. Tewas sebab masa. Okey. Jadi perbezaannya kalau ada macam masa seminit, masa permainan 5 minit dan permainan-permainan itu menentukan kepada tahap permainan tersebut perlu lebih pantas lah cikgu ya? Ya, betul. Dan masa sangat penting kerana masa murid-murid sekian sebenarnya dia juga merupakan penentu untuk kemenangan ataupun kekalahan seseorang pemain. Jadi perlu berhati-hati tentang masa. Sebagai pemain catur, kita mesti kuat dari segi fizikal, yang mana salah satu caranya kita mesti sediakan 1 botol minuman semasa bertanding. Kerana air itu dapat melegakan kita dan juga memberi tenaga bagi pemain catur. Yang kedua ialah dari segi psikologinya. Apabila kita bermain, kita kena pastikan kita berada dalam keadaan yang tenang dan juga tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Okey, baik, kita dah berada di penghujung untuk episod Kemahiran Sukan kali ini dan memang ada 3 elemen yang telah diterapkan oleh Cikgu Rizal, sangat menarik dan semuanya memang memberikan satu sesi pembelajaran dan pengetahuan yang barulah bagi kita yang baru nak minat catur ini. Tapi pada para pemain catur pasti satu proses ulang kaji yang sangat baik juga cikgu ya untuk mengingatkan. Mungkin objektif pembelajaran yang cikgu boleh tekankan sekali lagi untuk murid-murid di rumah. Yang pertama itu berkenaan dengan susun atur buah catur. Ini adalah penting supaya seorang pemain itu boleh merekod ataupun tidak ada masalah sepanjang permainan itu dijalankan. Yang kedua itu tentang touch move, yang mana touch move tu adalah boleh menyebabkan keputusan pertandingan daripada menang kepada seri ataupun yang paling kita takut ni takut kalah. Ya, tersalah sentuh buah. So buah itu wajib dijalankan
Dan kalau menyebabkan kekalahan, itulah perlu diterima. Jadi kita perlukan latihan ni. Ya. Okey, murid-murid sekalian perlu fokus pada banyak latihan supaya tidak terjerumus dengan kalah ataupun buah menang tapi draw disebabkan oleh touch move itu tadi. Yang ketiga ni tentang kawalan masa, sebab masa itu juga menentukan menang ataupun kalah seseorang pemain tersebut. Kalah masa, kalah permainan. Ya, betul. Dan Ya, saya. 3 faktor teknikal itu juga sebenarnya boleh memberikan perbezaan yang besar dalam menentukan keputusan dalam sukan catur. Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak. Kita akan berjumpa untuk episod seterusnya lagi dalam kemahiran sukan ini dan saya percaya akan ada lebih banyak langkah yang akan diperkenalkan. Untuk itu, mungkin kita nak berikan kata-kata semangat kepada murid-murid yang menonton di rumah. Silakan, cikgu. Untuk murid-murid yang berada di rumah yang betul-betul untuk menjadi seorang juara catur, jangan mengalah dan sentiasa buat latihan di rumah, sentiasa membuat sesuatu yang dipanggil sebagai belajar terlebih awal ataupun belajar dengan lebih advance. Belajar dengan siapa? Belajar dengan coach, Ya. praktikan dengan kawan-kawan, sparring partner dan juga sekarang ni banyak software-software ataupun media sosial yang menawarkan ataupun berkongsi tentang permainan catur dan bagaimana untuk meningkatkan kemahiran permainan catur. Okey, cikgu, kita nak tinggalkan murid-murid dengan tagline, cikgu. Silakan. Kita ada tagline baru ni. Okey. Melahirkan Grandmaster. Jumpa lagi. Senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM